Okey, Assalamualaikum. Selamat pagi dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar? Anak cikgu, kamu tak bersua, harap sihat, jaga diri. Semoga kita sentiasa menjaga kesihatan lah. Baik, untuk kelas hari ini, kelas pertama. Okey, saya akan bagi dulu pengenalan kepada pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Baik, untuk pengenalan saya pergi secara umum lah supaya kita tengok pengenalan. Okey, pengenalan. Baik, dalam pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan, di bawah tajuk itu dia ada komponen iaitu kecergasan. Dia mengandungi dua komponen. Satu berlandaskan kepada kesihatan dan satu lagi berlandaskan kepada kemahiran motor. Okey, baik, untuk berlandaskan kesihatan, tujuan utama dia adalah untuk kita mendapatkan kesihatan supaya kita menjadi sihat. Supaya kita menjadi sihat. Ada beberapa elemen penting untuk mendapatkan kesihatan. Faktor-faktor lain bukan sahaja seperti kecergasan, faktor pemakanan juga turut mempengaruhi kesihatan seseorang. Selain daripada kita cergas bersenam, selain daripada kita melakukan aktiviti fizikal, kita juga pemakanan juga mempengaruhi gaya hidup seseorang, mempengaruhi kesihatan seseorang. Dan banyak juga faktor-faktor lain lah. Faktor-faktor lain tu nanti kita akan belajar kemudian lah. Baik, untuk secara umum dia terbagi kepada dua tadi. Satu dalam berlandaskan kepada kesihatan, kita pergi satu persatu. Kita tengok kepada daya tahan kardiovaskular. Daya tahan kardiovaskular, apa yang dimaksudkan dengan daya tahan kardiovaskular? Daya tahan kardiovaskular, kemampuan otot, kemampuan salur darah membekalkan salur darah paru-paru menyebarkan oksigen ke seluruh otot-otot, ke seluruh tubuh badan dengan berterusan dalam jangka masa yang lama. Baik. Okey, kita pergi kepada kecergasan fizikal. Okey, kecergasan fizikal bermakna kemampuan kemampuan seseorang melakukan aktiviti fizikal secara berterusan tanpa mudah rasa letih dan lesu. Contoh, selepas dia kayuh basikal, dia boleh lagi membuat aktiviti lain. Maksudnya dia boleh sambung lagi bercucuk tanam, buat aktiviti fizikal yang lain. Jogging lepas dia naik basikal, dia boleh main basketball. Itu contoh. Maksudnya seseorang individu dia boleh melakukan aktiviti berulang kali secara berterusan. Itu maksud kecergasan fizikal. Baik. Okey, yang kedua ialah maksud daya tahan otot. Maksud daya tahan otot ini ialah kemampuan otot jantung. Kemampuan otot jantung dia melakukan aktiviti dalam jangka masa yang lama. Dia tak cepat letih, tak cepat penat dari segi otot. Lepas tu kekuatan. Kekuatan ni maksudnya otot dia mampu dia menghasilkan tenaga secara maksimum. Maksimum untuk mengangkat bebanan ke macam itulah. Baik. Okey, selain daripada pemakanan apa semua, okey saya pergi selingan sikit, selain daripada pemakanan apa semua, gaya hidup sihat kita juga perlu dalam lagi dari konsep gaya pemakanan apa semua, kita perlu minum air masak seperti yang disarankan oleh Kementerian Kesihatan. Kita ikut pengambilan makanan mengikut piramid makanan. Contoh, minum air masak, air masak yang tanpa gula apa semua, kita perlu minum dalam kuantiti paling kurang 8 gelas satu hari untuk kita menjaga kesihatan. Selain itu, ramai orang tak tahu, air juga dia dapat membakar lemak. Selain dia bagi oksigen apa semua, bagi oksigen kalau kita belajar apa semua, kita perlukan air. Otak kita memerlukan air untuk oksigen apa semua. Okey, kita tengok kandungan oksigen. Kalau kita tengok dia punya ni kandungan dia H2O. H bermaksud hidrogen. 2O tu bermaksud dua oksigen. Itu. Baik. Apabila kita mengamalkan gaya hidup pemakanan yang sihat, aktiviti yang sihat, secara tak langsung menyebabkan kita jadi orang yang sihat, seimbang. Sebab tu kalau konsep asal dalam pendidikan jasmani, tujuan dia adalah untuk melahirkan seseorang individu yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani, intelek apa semua itulah.
baru kita menjadi manusia yang seimbang. Seimbang. Bukan kata fizikal saja, bukan dari segi pemakanan, kesihatan mental, dari segi rohani. Itu dapat melahirkan seseorang yang seimbang. Baik, seterusnya ialah dalam elemen berlandaskan kepada kesihatan. Okey, poin yang keempat kita tengok di sini ialah flexibility. Penting. Kalau kita tengok flexibility ini, kalau dalam sukan dia sangat besar dia punya pengaruh dia untuk prestasi seseorang. Fleksibel. Seorang yang biasanya mempunyai fleksibel yang bagus, dia akan bagus dalam pencapaian sukan dia. Biasa macam itulah. Lepas itu komposisi badan. Itu dalam elemen kecergasan berlandaskan kepada kesihatan. Okey, seterusnya kita pergi kepada satu lagi berlandaskan kepada kemahiran motor, iaitu yang pertama berkaitan dengan imangan badan. Seseorang yang bagus dalam bersukan apa semua, dia punya imangan badan yang baik. Lepas tu dari segi koordinasi, dari segi masa reaksi, tidak balas dia, reaction time apa semua tu lah. Ini secara asas dia, kelas umum. Nanti cikgu akan cerita lebih detail lah. Baik, nanti cikgu akan cerita lebih detail satu per satu. Untuk hari ni cikgu bagi intro dulu. Secara ringkasnya macam tu. Okey, terima kasih.